Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang-petang buat semua sahabat ayah, apa khabar? Diharap semuanya berada keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Ya, petang ni saya mau santai apa cer. Ini berkenaan dengan himpunan dan juga himpunan ahli-ahli parlimen pembangkang hari ni di mana ayah nak bagi tahu lah, memang depa ni memang tak fikir langsung pasal rakyat. Depa tak fikir langsung pasal rakyat. Dalam keadaan Covid yang melanda, kita lihat bagai mereka mengatakan mereka memperdulikan nasib rakyat-rakyat yang kena Covid dan sebagainya. Tapi langkah dan tindakan yang mereka buat hari ni kita nampak, mereka ni hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka penting diri mereka sendiri, mereka tak fikir langsung tentang masalah rakyat. Berhimpun macam tu, duduk dekat rapat dan sebagainya. Kita tengok, adakah ini pimpinan-pimpinan yang harus kita ikut? Mereka fikir hanya suruh buka parlimen, hanya nak menjerit-jerit dalam parlimen, lebih pada buruk mak. Kita tengok kan, kita hari ni dalam keadaan rakyat disuruh duduk di rumah, yang mana yang ada ni di kuarantin dan sebagainya, dan yang mana yang tidak yang melanggar SOP dan sebagainya disaman. Duduk depan rumah pun kena saman. 3 orang duduk depan rumah pun disaman. Tapi mereka ni ahli-ahli parlimen, kita tengok berkumpul beramai-ramai. Begitu juga dengan peserta himpunan lawan tersebut. Apa mereka ni semua kebal daripada undang-undang? Adakah mereka ni semua kebal daripada undang-undang? Sampai tak fikir langsung tentang kita. Kita ni dia jaga SOP dan sebagainya. Jaga jarak, jaga macam-macam. Kita rakyat ni disuruh jaga macam-macam. Tapi mereka ni pimpinan-pimpinan pembangkang ni tak hirau langsung tentang undang-undang, tak hirau langsung tentang SOP dan sebagainya. Mereka ni kebal undang-undang. Kita pun pelik lah dengan keadaan sekarang ni, di mana kerajaan sekarang bersusah payah untuk menyekat daripada COVID-19 ni tersebar. Tapi kita lihat pimpinan-pimpinan daripada pembangkang ni sanggup berkumpul beramai-ramai dengan tidak ada jarak, penjarakan sosial dan sebagainya. Apakah mereka ni kebal undang-undang? Mereka langsung tak menghiraukan nasib kita ni rakyat. Sampai bila pimpinan daripada parti, daripada pembangkang ni semua bodoh, buta perut, tak ada akal. Mereka ni semua kaldai akak lah, yang kata. Terus terang yang bagi tahu memang tak boleh pakai. Mereka fikir kami nak tukar kerajaan, kami nak tukar. Dalam keadaan sekarang ni, keadaan kita ni, kita masih lagi dilanda COVID-19. Dengan virus-virus baru ni semua, Delta lah apa semua. Patutnya mereka ni semua fikir pasal masalah kita, bukan fikir pasal masalah mereka. Hampa nak naik jadi Perdana Menteri, hampa nak naik malih hamput apa-apa pun, hampa tunggulah pilihan raya. Tak apa betul lagi pilihan raya. Yang hampa nak kaya depan parlimen, nak masuk parlimen apa semua. Bila masuk parlimen macam kera kena belacan. Buta perut punya MP pembangkang ni. Tak ada langsung nak sentuh pasal bak rakyat. Duk kaya buat rakyat. Tapi dalam banner-banner tulis PM letak jawatan. Dalam banner-banner tulis tukar kabinet semua. Apa hampa ni apa ni? Langsung tak fikir pasal masalah rakyat. Bodoh yang pemimpin pembangkang ni. Dari tua sampai ke ni, tak cukup-cukup lah. 22 bulan bang perintah pun bukan membawa apa pun. 22 bulan. Bila orang kata pelancong-pelancong daripada China tak boleh masuk mai apa semua, abang kata apa? Mereka ni tak ada masalah apa, boleh masuk. Lepas tu ada kes di Johor, 2 orang yang kena virus COVID tu. Lepas tu memasukkan lagi. Bawa masuk mai lagi pelancong-pelancong China. Semua masuk mai dalam Malaysia. Habis tu sekarang ni, bila penyakit berjangkit berlambak-lambak, hampa tuduh ni kerajaan gagal. Pembohong lah hampa ni, pimpinan-pimpinan pembangkang ni. Terus terang yang beritahu lah, kita pun dah muak dah, beluat dah dengan politik. Politik sampah yang mereka main sekarang ni. Kita bukan fanatik kepada kerajaan pemerintah sekarang. Kita dalam keadaan sekarang ni, kita rasa kita tertekan dengan keadaan ni.
Kita disuruh duduk di rumah. Kita disuruh jaga jarak sosial dan sebagainya, penjarakan sosial. Tetapi kita tengok pimpinan-pimpinan pembangkang ni, kita tengok bila dia buat perhimpunan, begitu juga dengan anak-anak muda yang dah beruk main mana keluar main daripada hutan. Kita tengok melompat-lompat macam nak kera di KL baru ni. Mereka tak hirau langsung. Mereka langgar undang-undang. Siapa mereka di belakang ni? Di belakang mereka ni siapa? Sampai tak boleh ambil tindakan, tak boleh saman dan sebagainya. Apa sebabnya? Ramai rakyat yang lain yang kena saman. Duduk depan rumah pun kena saman. Tapi mereka ni berhimpun lebih pada 100 orang. Langsung tak dikenakan tindakan apa pun. Apa ni? Jangan double standard dalam mengambil tindakan. Kalau nak ambil tindakan, ambil semua sekali. Ambil semua sekali. Jangan kita duk pilih-pilih. Kita minta kerajaan sekarang. Kerajaan walaupun tak ada majoriti dah apa pun, kita tahu kerajaan sekarang di bawah di-Pertuan Agong. Hanya Agong yang boleh menyatakan apa pun. Tapi kita tengok mereka ni tak sabar-sabar. Nak tukar kerajaan, nak tukar pemimpin, nak tukar itu, nak tukar macam-macam nak tukar. Pasal rakyat langsung mereka tak sentuh. Mereka tak sentuh langsung pasal rakyat. Mereka kira dia mereka ya. Mereka kira mereka nak jadi Perdana Menteri, mereka lah nak jadi apa-apa semua mereka. Yang kita ni macam-macam disuruh. Macam-macam disuruh ikut aturan, disuruh ikut itu, ikut ni dan sebagainya. Tapi mereka ni yang mana duduk dalam pembangkang, masuk parlimen saja sampai orang suruh bertafakur, nak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah akibat COVID-19 ni. Mereka bising daripada kera di zoo. Mereka bising dalam parlimen, tak menghormati langsung. Habis lo ni duk ria kot jalan Daulat Tongku ni orang kenal hampa lah. Aisat dulu siapa yang sokong? Siapa yang nak lupuskan kuasa Raja-Raja Melayu? Fikirlah sama. Kita bukan budak-budak. Kita duduk daripada tahun 80 lebih yang kita tahu. 1993. Mereka tuduh sekali dengan mereka kata Tok Guru setuju dengan apa nama ni. Masa tu yang memerintah siapa dia? 22 tahun. Jadi PM keempat. Lepas tu dia jadi PM 22 bulan. Kita tahu. Lepas tu mereka minta supaya raja-raja ni semua dilupuskan. Mereka nak buat republik. Mereka nak buat negara kita ni, negara Malaysia ni republik. Mereka tak mau raja-raja Melayu semua. Mereka yang buat semua. Lah ni mereka duk ria kot jalan Daulat Tongku. Mau berhenti sat lah. Mau jangan duk membohong lah kepada rakyat. Orang cukup kenal hamba. Orang tahu hamba ni semua wayang kulit ya. Tak dapat kuasa hamba cakap lagu lain. Dapat kuasa jadi lagu lain. Lemah Lemah pakai Vespa ni. Ni baru hamba tengok muka ayah. Hamba baru tengok muka ayah ni. Duduk dalam kereta ni hangat. Sebab tu kadang-kadang bila nak bantah nak apa pun, tengoklah keadaan. Bila sekarang ni keadaan negara kita ni dilanda COVID, kerajaan sejaya upaya untuk mencari jalan bagaimana untuk mengurangkan COVID ni. Tapi kita tengok MP parlimen daripada pembangkang ni, mereka tak hirau langsung pasal COVID dan sebagainya. Mereka berhimpun kononnya nak masuk parlimen. Nak masuk parlimen, nak bercakap pasal hak rakyat. Tapi bila kita tengok banner tulis suruh Muhyiddin letak jawatan, suruh menteri-menteri kabinet letak jawatan. Nampak tak? Itu bukan nak perjuangkan rakyat. Itu nak perjuangkan diri mereka sendiri. Yang mereka tahu nak tukar menteri, nak tukar tu semua. Ni sudah-sudahlah. Rakyat dia hari ni pun dah kata apa, muak dengan politik yang bawah ni. Orang nak baca lah. Apa punya politik ni, politik kira politik duk fikir diri sendiri lah. Politik kira duk fikir kepentingan. Hamba dah kata Tan Sri Muhyiddin duk jaga jawatan dia, tak mau bagi jatuh. Hamba fikir sendirilah dalam masa dekat 2 tahun dia perintah, berapa banyak dah insentif yang dia bagi pada rakyat, dia bagi pada peniaga-peniaga, dia bagi pada semua. Pada semua rakyat.
Fikir tengoklah. Mana ada Perdana Menteri yang dengar luahan hati rakyat. Fikir tengoklah kan. Kita bukan kata nak kata dia 100% bagus kan. Tapi orang tepa sekurang-kurangnya dia ada dengar keluh resah rakyat ni. Dia dengar keluh resah rakyat. Dia fikir macam mana kita nak tangani masalah ni. Kita nak pergi habis COVID ni dalam Malaysia ni. Dulu dah nak settle dah. Lagi ketegang nak buat PRN Sabah. Nak buat pilihan raya negeri Sabah. Bila buat pilihan raya negeri Sabah, berjangkit habis ke semua. Satu Malaysia pula kena. Masa tu dah kurang dah. Dah sampai tinggal angka puluh lah. Bukan kata ni. Tapi di hari ni bila kes meningkat, tengok sendiri lah. Macam mana tak meningkat? Yang pergi berimpun depan apa nama ni, Dataran Merdeka, yang pergi berimpun depan Parlimen ni apa semua. Hampa ni siapa ni? Hampa ni kebal ke? Hampa ni tak ada antibody kuat ke? Kita tanya ahli-ahli Parlimen nama pemanggang ni, yang pergi berkumpul ramai-ramai tu. Yang kita ni rakyat kena jaga apa semua. Tapi hampa MP Parlimen pemanggang langsung tak fikir. Tak fikir langsung tentang masalah rakyat ni. Hampa kira fikir hampa ya. Sebab tu kita nak bagi tahu lah kan. Politik 5 tahun sekali lah. 5 tahun sekali hampa nak pangkal siapa itu hampa jangan pasal lah. Nak jatuhkan kerajaan yang ni ke, nak naik kerajaan mana ke, yang tu semua yang tak heran lah. Hampa naik pergi lah siapa pun. Tapi kepentingan rakyat tu kena dahulukan lah. Kepentingan rakyat. Tapi di hari ni kita dah nampak dah daripada 22 bulan daripada perintah hari tu, kita tak nampak kepentingan rakyat ni. Kita nampak kepentingan peribadi daripada perjuangan. Kita nampak kepentingan peribadi. 22 bulan cukup break. Cukup break kita rasa. Tapi di hari ni bila naik kerajaan Perikatan Nasional, jagalah. Yang kita orang-orang Melayu ni pun kadang-kadang satu apalah punya kalde akak, punya buta perut. Tak nampak lagi ya. Yang nak berebut, nak jadi itu, nak jadi ni apa, hamba tunggulah Syed. 22 bulan hari tu hamba teriak-teriak, hamba duduk satu pentas ceramah, hamba teriak-teriak. Tapi di hari ni bila dapat balik kuasa tu kat tangan, hamba dah lupa dah. Lupa dah apa yang berlaku dalam 22 bulan tu. Cukup lah. Kita bukan bersepa. Kita di hari ni kita nak rakyat bersatu padu. Kita nak orang Melayu kita susah senang bersama. Cukup lah. Di hari ni apa lagi orang Melayu dah. Orang Melayu hanya tinggal kuasa kuasa politik ya. Hal ekonomi semua dah habis dah. Ekonomi semua dah habis dah, banyak kan dah habis dah. Tinggal kuasa Melayu, kuasa politik saja. Tu pun tak puas hati lagi nak bagi jatuh juga kerajaan yang ada di hari ni. Apalah punya buta perut sangat-sangat amat lah. Buta perut sungguh-sungguh. Tak puas hati apa lagi. Kalau tahu macam tu, baik Tun M jangan letak jawatan lah. Bagi 5 tahun baru hamba rasa tengok macam mana break. Bagi hamba rasa tengok macam mana kerajaan Pakatan Harapan pemerintah Malaysia. Di hari ni bila ada keadaan macam ni lagi nak berjatuh lagi kerajaan yang ada. Punya bodoh tak ada lah. Kita pun tak tahu lah macam mana ni pemikiran orang Melayu. Pemikiran orang Melayu di hari ni kita tak tahu. Duduk elok 3 parti utama yang dah datang, UMNO, PAS dan juga Bersatu dah datang, semua Melayu. Hamba mau macam mana lagi? Hamba nak berjatuh lagi macam mana? Kan? Mereka di hari ni mereka tak suka. Mereka tengok kita duduk sekali lagi tu, mereka tak suka. Mereka nak cari jalan macam mana untuk pecah ya. Tu pun tak sedap-sedap lagi. Tak sedap lagi. Nak berjatuh lagi kerajaan yang ada di hari ni. Sudah-sudahlah. Fikir-fikir sama lah. Bukan fikir kita lah. Kita ni nak mampu tak berapa hari lagi lah. Kita nak mampu kita yang duk fikir di hari ni masa depan nak jujur kita esok ni. Jangan menang sorak kampung Tergadai. Itu dah nak tergadai lah. Tapi di hari ni bila naik kerajaan Perikatan Nasional tak puas hati juga. Nak berjatuh juga. Sudah-sudahlah. Sudah. Yang nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua. Di hari ni kita tengok beruk-beruk yang mana ada dalam nama Dewan Rakyat tu, kita dah tengok melompat-lompat sampai orang suruh bertafakur. Kata nak baca Al-Fatihah pun dia pun tak mau dengar lah. Masuk dalam parlimen, wawi. Lebih pada beruk sirkus.
Kan? Kadang-kadang yang tu yang kita rasa pelik. Macam mana orang Melayu kita boleh terikut-ikut semua gitu. Kononnya politik mereka melebihi segala-galanya. Berhenti sat lah beritahu mereka. Berhenti sat. Sudah-sudah lah. Kita pun sampai nak meluat lah. Pandai-pandai patut sudah lah. Jangan kita terlalu fanatik sangat kepatian. Sampai kita lupa lah. Kita lupa apa yang perlu kita lakukan untuk agama, bangsa dan tanah air. Yang penting di hari ni orang kita mentadbir negara, orang kita berjaga di atas. Jadi macam hari tu, apa pun tak ada. Kan? Teriak ayam mata darah pun tak guna. Di hari ni dia bagi peluang kat kita duduk. Kita boleh mentadbir negara dengan elok. Kita bukan resis. Kita bukan resis. Kita cuma nak bagi tahu orang Islam kalau mentadbir negara, dia bagi sama rata semua. Dia bagi semua. Dia tak kira. Tapi kalau mereka pemerintah dulu, tengok mereka buat macam mana. Cuba fikir habis-habis. Itulah kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita tengok orang kita politik ni kadang-kadang merugikan. Merugikan orang kita kan. Merugi lah. Dah dapat kuasa balik pun tak kerti nak jaga. Nak berjatuh. Duduk dalam kerajaan sendiri pun duk komen. Duk kritik kerajaan sendiri. Tak kepelak punya perangai memang tu. Tak puas hati apa. Hampa tunggu PRU 15 nanti hampa tunggu. Kali tu hampa nak undi, hampa nak angkat siapa. Dan ayah yakin bahawasanya dalam PRU 15 ni tak siapa pun boleh mendapat dada. Dia boleh tubuhkan kerajaan dia, kerajaan tanpa melalui perikatan, tanpa melalui dengan parti-parti lain. Tak siapa pun boleh tubuh kerajaan lepas PRU 15 ni. Tak percaya tengok sudah. Tusuk nak mendapat dada kata kita ni punya sokongan yang kuat. Kan? Dia hari anak-anak muda pun dah meluat dah. Meluat dengan politik ni. Dalam duk pegang elok-elok kuasa yang ada. Dah semua nak cari, nak bagi lingkup, nak bagi jatuh. Duduk dalam kerajaan sendiri pun duk kutuk kerajaan sendiri. Yang tu yang kita pelik. Duduk elok. Kan? Dah pecah dah. Parti Melayu ni dah pecah berapa dah? 6 ke 7 ke 8 dah. Sudah-sudah lah. Hampa tengok dah macam mana parti-parti lain. Terutamanya. Bukan kita nak salahkan parti bangsa lain. Tapi kita nampak mereka ni semakin lama semakin menyatuan, semakin kuat. Sebab apa? Walaupun mereka berbeza fahaman politik, tapi mereka boleh duduk sekali dalam apa juga situasi. Kita ambil contoh sebagai kita tengok nama-nama Tanah di Raub. Tanah di Raub Pahang, bagaimana mereka menceroboh. Puluhan tahun mereka menceroboh. Walaupun kalau kata parti ni tak boleh buat apa, mereka panggil kawan mereka yang ada dalam kerajaan. Parti daripada ni satu bangsa dengan mereka juga. Apa-apa mereka nak lawan benda tu juga. Jadi matlamat mereka sama, walaupun berlainan. Yang kita ni, kepartian ni melebihi segala-galanya. Kira duk fikir, kira janji nak bagi jatuh je. Kan? Orang Melayu dia bukan boleh tengok orang Melayu naik, dia nak bagi jatuh. Kadang-kadang terpangkat dengan mereka ni, ahli-ahli parlimen di atas ni. Buta perut tak ada akal memang. Orang duk kata COVID-19 di lambak penyakit yang duk main ni, mereka boleh duduk ramai-ramai, mereka boleh duduk daripada duk riau. Daulat Tengku pun sudah-sudah lah. Bukan orang tak tahu. Sebelum hampa nak jadi kerajaan dulu, apa yang hampa tak kata kepada Agung, apa yang hampa tak hina raja-raja Melayu, apa yang hampa tak kata, semua macam-macam hampa kata. Melayu lah senang dirasuah. Tentu masalah dia. Yang ni lah pengkhianat bangsa. Yang ni lah pengkhianat bangsa sebenarnya. Kan? Sebab tu orang dia hari ni kita orang hormat Melayu ni sebab apa? Pertama sekali sebab Islam saja orang yang hormat. Selain daripada tu orang tak hormat. Orang hormat kita ni pasal kita Islam. Bila kita letak Islam di atas tu, insya-Allah kita bukan kata ni semua bukan maksum, kita faham. Pimpinan kita pun bukan maksum. Tapi sekurang-kurangnya mereka jaga. Mereka jaga bahawasanya Islam itu boleh menyatu padukan semua. Islam itu adalah selamat. Kita semua boleh duduk sekali tak ada masalah. Apabila Islam memerintah, bangsa-bangsa lain jangan duk risau. Semua boleh duduk. Kan? Kita tengok macam mana Palestin. Palestin ni dapat daripada Yahudi, Zionis. Tengok macam mana dia buat. Kita tak mahu macam tu jadi di Malaysia. Tu pun orang kita tak faham-faham lagi.
Demokrasi pala tak hampa demokrasi. Sampai semua nak bagi. Agak-agak lah. Kan, kita di hari ni yang ada ni, ada 3 parti Melayu yang terkuat dalam Malaysia ni. Ada di hari ni, iaitu PAS, UMNO dan juga Bersatu ni. Duduk elok-elok, jaga elok-elok Malaysia. Kan? Tak kira siapa pun lah, jaga elok-elok. Parti yang terbesar dalam Malaysia ni 3 ni lah, ada. Kan? Campak kerusi semua. Boleh takbir kan? Boleh takbir negara. InsyaAllah. Ni nak pecah lagi. Tak puas hati lagi nak pecah. Tak seronok tengok bila orang kita ni pasal apa? Pasal aku tak boleh duduk jadi Perdana Menteri, aku tak boleh duduk jadi apa macam-macam lah. Dia hari ni duk pikir jawatan lah. Duk pikir jawatan. Kalau tak fikir langsung lah pasal masalah kita ni. Hampa rakyat makan ke tak makan ke, hampa punya pasal, hampa mampu habis. Yang penting dia hari ni kami nak berkuasa. Kami nak duduk di atas, kami nak jarah apa-apa yang ada dalam Malaysia ni hari ni. Ada trilion-trilion apa-apa semua. Kami nak jarah bagi perhabis bang. Hampa makan tak makan pun punya pasal. Yang tu lah yang mereka duduk fikir dia hari ni. Ngohong dia. Mereka duduk sangka, mereka buat himpunan depan parlimen, mereka duduk sangka tu semua. Yang kita ni dia suruh duduk berkorong di rumah, suruh itu, suruh ini, macam-macam mereka suruh kita. Daripada itu baru-baru ni makan durian ke apa ke semua, mereka canang dalam parlimen dan sebagainya. Tapi di hari ni mereka berhimpun depan parlimen. Berhimpun ramai-ramai tanpa ada penjarakan, SOP. Mereka berhimpun pakai baju hitam, main dulu ke apa. Semua tak ikut SOP dan sebagainya. Ni semua ahli-ahli politik CM ni. Memang Lepas ni semua duduk ada dalam tu semua. Lepas tak kira, lepas nak dapat balik apa yang lepas mau. Lepas tak kira lah. Yang kita ni rakyat ni susah makan tak makan kan, lepas tak kira lah. Lepas tak kira lepas ya. Lepas tak kira janji aku dapat jadi Perdana Menteri, aku dapat jadi menteri-menteri. Kan? Dia ni hampa riau di parlimen, hampa riau macam mana pun tak apalah, hampa puluh-puluh ribu sebulan. Hampa walaupun ahli parlimen biasa pun puluh-puluh ribu. Kan? Hampa dah kata ni menteri-menteri makan gaji buta apa semua. Sedangkan hampa sendiri pun sama juga. Tak usah kira lah. Makan gaji buta ke tak. Yang penting dia hari ni, kerajaan yang ada di hari ni, dia perhati rakyat. Dia dengar nadi rakyat. Dia bagilah macam-macam insentif macam-macam lah dia buat. Mikro apa ke semua dia bagi. Bukan pasal apa dia nak rakyat selesa. Dalam keadaan sekarang ni rakyat tertekan. Rakyat tertekan di hari ni. Rakyat susah. Bila rakyat susah di hari ni, apabila sebuah kerajaan yang tak mementingkan rakyat, kerajaan tu kita patut tolak. Tapi bila kerajaan yang akan mementingkan rakyat, kita patut angkat. Pasal apa kita nak jatuh? Masa dia perintah 22 bulan apa yang dia tak kata? Dia kata rakyat kena ikat perut. Kita negara kita duit tak ada. Rakyat kena ikat perut. Rakyat kena ikat perut. Tiada wang percuma untuk rakyat. Tiada wang percuma untuk rakyat, dia kata kat kita. Ingat dah 22 bulan. Tu pun tak sedap-sedap lagi. Ada yang mangkuk air semua ni tak sedap-sedap lagi. Patut kena bagi tahu ke depa pasal apa lah dia hari ni bila kerajaan Perikatan Nasional memerintah pasal apa bercambah-cambah duit keluar untuk bantu rakyat. Bantuan perhati rakyat lah, bantuan apa macam-macam bantuan dia bagi. Untuk peniaga-peniaga, untuk ibu tunggal, untuk warga emas, untuk apa semua. Semua dia umur dia bagi. Tak berhenti-henti dia bagi. Masa dia perintah 22 bulan apa dia bagi? Apa pun dia tak bagi. Dia kata aku suruh ikat perut. Ikat perut. Faham tak? Dia suruh rakyat ikat perut. Jangan dia minta wang percuma. Wang percuma memang tak ada untuk rakyat. Dia kata untuk RM30 tu boleh pakai sebulan. E-wallet. E-wallet RM30 boleh pakai sebulan. Nampak tak? Dia punya bodoh kita rakyat Malaysia. Tu pun tak sedap-sedap lagi. 22 bulan perintah. Macam-macam kita kena. Tu pun tak sedap lagi. Nak tukar lagi kerajaan. Tukar apa lagi? Malay hamput ti. Tukar apa lagi? Tak payah tukar-tukar lah. Dia hari ni yang ada dia maintain. 3 parti Melayu terbesar ada di atas. Apa ni? RM30 dia bagi. Dia melawak. Dia peli kita tahu. Dia peli kita orang Melayu ni. Kan? Dia kata kita ni duk orang tongkat. Hampa kena fikir. Apabila hampa duduk jadi pemimpin di atas, hampa gaji puluh-puluh ribu sebulan. Hampa tak fikir dah masalah nak pergi market ke. Hampa nak buh minyak ke. Hampa nak apa. Semua ialah hampa dapat free. Hampa ahli parlimen daripada pembangkang ataupun kerajaan semua dapat sama.
Semua free ya. Sebab tu hangpa tak fikir macam kami rakyat. Kami dia rakyat dia ni mangkit pagi-pagi duk fikir apa nak makan dia ni. Tengok dalam beg duit, ada duit, tak ada duit. Nak bayar rumah sewa, nak bayar BRP, bayar ayak dan sebagainya. Berbagai-bagai macam-macam kita nak fikir. Lepas tu dia main cukai tu, cukai ni dan sebagainya. Macam-macam cukai kita nak kena bayar. Semata-mata untuk apa? Untuk membantu kerajaan. Tapi dia hari ni bila naik di atas, kita bagi di bawah pemerintah, kata PR14. PR14 22 bulan di bawah pemerintah. Ikat perut. Rakyat kena ikat perut. Rakyat kena bantu kerajaan. Ni apa kejadah ni? Apa kejadah kerajaan macam tu? Kita nak kena bantu lagi kerajaan. Puluhan ton hampa punya makan. Berbagai-bagai. Duit kita ni kalau nak ikut negara kita ni adalah negara yang paling kaya sekali. Negara yang paling kaya. Apa yang tak ada dalam Malaysia? Ada biji timah, ada balak, ada emas, ada perkapalan, ada perindustrian, ada pertanian, perladangan. Apa lagi yang tak ada? Semua berlambak-lambak dalam Malaysia ada. Pasal apa kita nak jadi negara miskin? Fikir sendiri ya. Bila semua dijarah, tak berhenti-henti mereka jarah. Mereka tak puas lagi. Mereka nak jarah lagi. Di hari ni bila tubuhnya kerajaan, walaupun tanpa pilihan raya, di tubuhnya kerajaan sekarang, dia bagi kepada rakyat. Dia bagi insentif ni, dia bagi insentif ni. Macam-macam insentif dia bagi. Tu pun tak mau lagi. Tak mau lagi. Mau lagi yang kerajaan kata suruh ikat perut. Tak ke bodoh lah. Cuba fikir tengok. Di hari ni yang duduk ada di atas tu adalah 3 parti gabungan yang terbesar. Iaitu UMNO, PAS dan Bersatu. Tiga-tiganya adalah diwakili oleh orang-orang Melayu. Yang tu pun tak boleh fikir lagi ya. Duk berebut lagi. Nak jadi pimpin aku tak dapat. Pimpin aku nak pimpin aku jadi Perdana Menteri. Sabarlah. Sampai masa ada isu ambil. Buat masalah ni. Pertahankan kerajaan yang dia ada ni. Pertahankan. Tengok pemanggang macam mana dia ni. Dia pun bukan nak dengar lah. Pasal isu kita rakyat dah kena COVID. Pasal isu apa semua. Mereka duk kata apa? Oh, penyakit semakin naik. Ya, faham. Penyakit semakin naik. Apabila orang tak pernah buat swab test, bila buat swab test, dapat itu apa nama? Dia punya kesan dia ada positif, ada negatif dan sebagainya. Dan tu yang bertambah. Sebelum ni, tak buat swab test. Tak pernah cek. Dan keluarga-keluarga dia yang kena dijangkiti pun tak pernah pergi cek. Dan dia pun tak tahu dia dijangkiti virus tersebut. Dia keluar pula, dia balik pergi rumah, habis semua keluarga-keluarga dia kena. Yang tu yang jadi. Apabila sekarang ni dah spread macam tu yang jadi banyak. Bukan masalah dah kerajaan tak tangani. Kerajaan tangani masalah ni. Dia tangani lah yang dia beritahu tu. Jumlah peningkatan orang yang kena COVID ni banyak. Sebab dia buat kerja lah. Kalau dia tak buat kerja, dia boleh dapat jumlah tu. Kalau dia buat kerja, kalau dia tak buat kerja, dia boleh dapat jumlah-jumlah tu. Dia tak boleh dapat jumlah tu. Tahu tak? Dia akan ni pasal kerajaan buat kerja lah. Dia buat swab test di kilang-kilang dan sebagainya. Sebelum ni di kilang-kilang mana dia buat swab test. Mereka buat swab test tu yang dapat semua. Yang dapat jumlah-jumlah ni, pesakit-pesakit ni semua. Sebelum ni tak dapat. Dia pun tak tahu. Berapa jumlah semua dia pun tak tahu. Kerajaan buat kerja lah. KKM buat kerja lah. Yang dikatakan kerajaan gagal apa? Kalau gagal tak di Selangor, dilantiknya task force. Task force yang dibayar RM400 juta kepada beberapa orang. Berapa orang yang dilantik sebagai task force di dalam kerajaan negeri Selangor. Tapi peningkatan penyakit COVID di Selangor melebihi seluruh negeri-negeri dalam Malaysia. Lantik task force buat apa? 400 juta bagi. Duit tu buat apa? Tabung harapan entah ke mana. Hantulah. Mereka dia ni, mereka nak salah orang ya. Jadi pembangkang. Mereka kira nak salah. Salah itu, salah ini. Orang kalau jadi pembangkang, dia bagi kritikan yang membina. Kritikan bagaimana solution untuk menangani masalah ni. Bagi solution. Di antara ahli-ahli panel
yang mana yang dilantik bukan kata daripada Perikatan Nasional, daripada pembangkang pun ada. Negeri-negeri pembangkang pun ada dilantik untuk menangani masalah COVID ni. Janganlah salahkan kerajaan pusat saja. Kerajaan negeri pun ada yang dilantik bertanggungjawab untuk menangani COVID ni. Kena faham tu. Sebab tu di Selangor yang dikatakan, boleh katakan gagal lah. Gagal. Sebab apa gagal? Melebihi daripada jumlah keseluruhan negeri-negeri semua. Yang tu dia pun tak mahu kata gagal. Dia pun ada salah dengan kerajaan pusat lagi. Sama-sama bantulah. Dia hari ni, keadaan sekarang ni, keadaan yang memerlukan di antara kerajaan dan juga pembangkang bantu-membantu di antara satu sama lain menangani COVID. Bukan dok berebut nak jadi Perdana Menteri. Bukan dok berebut nak jadi menteri. Bodoh, buta perut punya MP pembangkang daripada Pakatan Harapan ni. Buta perut. Buat masalah ni apa sabar Ustaz. Cuba sama-sama bantu-membantu di antara satu sama lain. Tangan ni COVID ni bagi reda dulu. Memang rakyat duk mati hari-hari. Kalau duk ada macam ni punya perangai, masih lagi orang kata jangan berhimpun dan sebagainya. Mereka tak hirau kan. Mereka masih berhimpun. Pakai baju hitam. Pakai macam-macam. Duk berhimpun. Ni apa ni? Hampa tak fikir langsung lah. Hampa fikir hampa lah. Hampa tak fikir orang lain langsung. Kalau hampa fikir orang lain, hampa tak buat lah perangai lagu tu. Dan kita minta kerajaan, kita minta pihak-pihak berkuasa ambil tindakan tegas kepada MP-MP pembangkang ni dan juga orang-orang yang berhimpun baru-baru ni di Tentera Merdeka. Ambil tindakan tegas. Kalau boleh tangkap, mereka sumbat masuk dalam. Mereka melanggar. Apa ni? Kita punya susah payah, kita punya jaga ni semua tak mau bagi yang beribak. Mereka ni senang-senang berkumpul. Pemberita pun beribu. Kita tengok ratus orang pemberita pun. Bukan ada SOP mah. Pemberita pun sama. Duduk berapat-rapat. Begitu juga dengan pembangkang-pembangkang ni. Duduk semua rapat-rapat. Pegang banner gunung. Tukar Perdana Menteri. Tukar Menteri Kabinet. Apa ni? Yang ingat apa? Macam ni masak-masak lah. Nak tukar Perdana Menteri, nak tukar Menteri Kabinet. Hampa ingat apa ni? Kabinet, menteri-menteri semua hampa punya lah. Ni rakyat tuan lah. Kita sebagai rakyat ni tuan lah. Bagi amanah kat hampa. Bagi amanah 22 bulan pun tak boleh nak jaga. Hampa nak cerita apa? Nak perintah? Hampa berhenti saya lah. Susah-susah. Kita pun nak meluat lah tengok. Dengan keadaan dia ni. Kita pun nak meluat. Bukan masa apa. Memang ada. Lagi tu ada muka-muka celaka-celaka yang mana yang duk ganggu gugat pentadbiran negara tu. Lagi-lagi tu lah. Negara kita takkan aman. Kita minta mereka ni dinyahkan daripada kerajaan. Bila mai PR15 muka-muka yang perlu hampa nak undi ni, hampa bagi muka-muka baru. Muka-muka yang lama ni tolak bang tepi lah. Yang duk mengganggu gugat. Kalau dia duduk lama pun dalam pentadbiran negara, dia tak kacau dengan keadaan kerajaan sekarang ni. InsyaAllah kita pun tak kata apa. Tapi ni dia main kacau. Duk main kacau pentadbiran negara. Duk bagi kita semua risau. Duk bagi kita semua kaplah. Orang-orang macam ni pun patut kita tolak bang. Sudah-sudahlah. Hampa duduk dalam politik ni. Daripada kami tak ada lagi sampai kami ada. Hampa duduk berpuluh-puluh tahun. Sepatutnya 2 penggal tukar baru. 2 penggal tukar baru. Jangan duk bagi lama-lama. Bila bagi lama-lama, mereka nampak duit, mereka susah nak tinggal kerusi tu. Mereka susah. Kita bukan nak cakap apa. Kita nak cakap betul memang ni. Siapa yang duduk daripada lebih daripada 2 penggal, dia nampak dah lubang duit tu, dia tak mau nak tinggal dah kerusi tu. Mana kata orang lain semua tak boleh duduk, dia yang nak duduk. Nampak? Inilah yang jadi politik dalam Malaysia. Sepatutnya kena ubah lah. Kena ubah lah politik tu ni. Sudah. Bukan pasal apa. Duduk lama-lama bukan kata lagi elok. Lagi-lagi teruk. Bano duduk depan mau duduk kena COVID. Kita doa mau duduk kena COVID. Mau duduk merengkok dalam hospital tu. Kita tengok. Dia kali kita nampak. Kita pun nak rasa simpati lah. Kepada Datuk Taqiyuddin kita. Yang akan melakukan pembedahan. Sama-sama kita berdoa. Dia bukan lari. Benda-benda ni pun dia nak politik. Benda-benda ni pun dia kata politik. Ni semua wayang lah apa semua. Mau dok kena atas batang tubuh hampa. Mau dok kena hampa sakit jantung. Baru hampa tahu. Bila orang sakit, hampa kata ni semua wayang-wayang.
Bukan pasal apa. Hampa pernah wayang juga. Kadang-kadang plaster pelekat belah ni, plaster boleh jadi pelekat belah ni. Kita pun nampak juga wayang abang yang lepas main tu. Kan? Sudah-sudahlah. Kita bukan kata nak ni apa, tapi semua kita geram. Kita geram sebab apa? Kita rakyat ni dikenakan macam-macam. Depa ni semua grup-grup kayangan semua ni, bila berhimpun, bila apa pun tak jadi apa. Tak ada tindakan pun dikenakan. Kita minta pihak berkuasa ambil tindakan tegas. Tegas kat depa ni. Bagi depa rasa sikit. Berapa lama lagi kita nak duduk macam ni? Kita pun dah apa, dah rasa mangli dah dengan benda ni. Kan? Dengan apa nama Covid dia apa dah semua. Kita minta supaya kerajaan tegas lah. Yang mana yang melanggar tu, kita minta supaya diambil tindakan tegas. Minta maaf, ayah cakap kasar sikit hari ni. Apa siapa? Terbakar perut lah tengok mereka ni. Boleh duduk berhimpun. Tak fikir langsung lah bab Covid apa semua. Daripada fikir mereka. Kita minta supaya kerajaan yang ada di hari ni, di antara PAS Bersatu dan juga UMNO, dan juga GPS dan sebagainya, sama-sama lah kita jaga, supaya terbela rakyat. Itu kita minta, terbela rakyat. InsyaAllah. Dan itu sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.